Selamat sejahtera kepada Dr. Syarul dan rakan-rakan sekalian. Saya ialah Chang Yong Wei dari kumpulan 9 akan membentangkan pengenalan topik kami. Tajuk kumpulan kami ialah penyalahgunaan dada dalam kalangan remaja di bawah tema falsafah kemanusiaan. Jadi, apa itu dada? Dada ialah bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat atau mencegah penyakit. Kesan dada akan mengakibatkan kedagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akal pengguna apabila dimakan ke dalam badan dengan tidak mengikut peraturan. Golongan yang sentiasa terlibat dalam penyalahgunaan dada ialah remaja. Mereka sentiasa berisiko terdedah kegiatan penyalahgunaan dada kerana mereka mudah terpengaruh. Justru, dada mampu mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Penyalahgunaan dada merupakan satu perkara yang amat merisaukan. Kegiatan ini biasa melibatkan golongan remaja yang masih bersekolah. Dada juga mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat. Dada ini sering diperoleh secara haram. Sampai sinilah pembentangan saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya. Saya akan menerangkan objektif kajian kita. Remaja adalah golongan sasaran kita untuk mengkaji isu penyalahgunaan dada. Kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan dada. Adakah disebabkan oleh pengaruh media massa atau disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan agama atau disebabkan oleh punca-punca lain yang berkaitan. Jadi, objektif pertama kita ialah mengenal pasti punca penyalahgunaan dada dalam kalangan remaja. Seterusnya, kita juga ingin mengetahui kesan buruk yang akan berlaku pada remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan dada. Adakah mereka akan mengalami masalah kesihatan atau mereka akan dibuang keluarga atau kesan-kesan buruk lain yang relevan. Jadi, objektif kedua kita ialah mengkaji kesan penyalahgunaan dada terhadap remaja yang terlibat. Akhirnya, kita juga ingin mengkaji cara yang dapat mengelakkan masalah ini menjadi lebih serius dan berleluasa sehingga tidak dapat dikawal oleh mana-mana pihak. Jadi, objektif ketiga kita ialah mengkaji langkah mengatasi masalah penyalahgunaan dada dalam kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrina Batrisha binti Hussein bernombor matriks 280595 akan membentangkan tentang metodologi kajian iaitu sumber rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami dalam menyiapkan tugasan ini. Disebabkan COVID-19 yang sedang melanda di negara kita, kumpulan kami tidak dapat melakukan penyelidikan secara lapangan iaitu seperti temu bual secara bersemuka. Malahan, kumpulan kami hanya dapat melakukan penyelidikan atas talian iaitu dengan mengambil sumber-sumber atas talian yang sah dan juga yang boleh dipercayai seperti akhbar online dan juga laman sesawan rasmi. Bagi kaedah pemerhatian pula terdapat dua iaitu kaedah survey dan juga kaedah menganalisis data. Kaedah survey. Kami mengedarkan soalan Google Form yang telah kami buat bersama-sama melalui Google Meet kepada 100 orang responden di mana Google Form ini mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan punca, kesan dan langkah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Selain itu, data daripada Google Form tersebut kami terima dan kami kumpulkan. Kaedah yang kedua pula adalah kaedah menganalisis data. Berdasarkan data yang telah dikumpul, data tersebut kemudiannya dianalisis dan kami juga telah membuat chart tapai untuk melakukan perbandingan data. Seterusnya, saya Nurul Azira binti Ahmad dengan nombor matrik 280571 akan membincangkan faktor-faktor penyalahgunaan dadah. Berdasarkan dapatan kajian yang kumpulan saya peroleh, keinginan mencuba sesuatu yang baru telah memperoleh undian yang tertinggi iaitu sebanyak 59% di mana ia mendorong kepada faktor perdana penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Melalui sumber portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, remaja merujuk kepada lelaki dan perempuan di mana usia mereka masih dalam proses perkembangan dan kematangan. Menurut laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, seramai 109,838,000 remaja yang telah dikesan terlibat dengan aktiviti dadah pada tahun 2014 hingga 2018. Daripada kes itu, seramai 27,931 yang melibatkan kes berulang.
Walau pada dasarnya mereka hanya ingin mencuba sahaja, tapi disebabkan aktiviti menghisap dada ini berlaku secara berulang kali, mereka akan mula berasa gerian terhadap dada dan sukar untuk dipisahkan. Yang kedua ialah struktur keluarga yang berpecah belah. Keluarga merupakan golongan yang paling dekat dengan kita. Apabila ibu bapa tidak memainkan peranan yang penting terhadap anak-anak, mereka mulai merasa terabai dan tidak cukup kasih sayang. Apabila anak-anak merasa tertekan mendengar pertelingkahan ibu bapa mereka saban hari, mereka akan cuba keluar daripada dunia mereka yang gelap itu. Oleh itu, mereka akan cuba mencari dunia mereka yang baru seperti menghisap dada. Kerana dada ini merupakan satu benda yang menghayalkan dan mereka tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Selain itu, ketiadaan sumber kewangan merupakan faktor ketiga di mana undian sebanyak 4%. Menjadi tukang dadah atau lebih dikenali sebagai pusher akan menjanjikan hasil yang sangat-sangat lumayan. Hal ini kerana harga dadah di Malaysia sangatlah tinggi mengikut jenis dadah dan jisimnya. Memetik peristiwa tukang dadah daripada akhbar online MSTAF pada tahun 2018, seorang remaja lelaki telah dibekas oleh polis kerana menjalankan aktiviti jual beli dadah dan pada usia yang muda, beliau telah memiliki rumah yang mewah dan kereta yang mewah. Apabila seseorang itu telah melibatkan diri sebagai pengedar dadah, maka sudah semestinya mereka merupakan penggiat paling aktif dalam penyalahgunaan dadah. Yang terakhir ialah kurang pengetahuan ilmu agama. Islam telah melarang umatnya mengambil dadah kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri serta orang ramai. Buktinya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu dalam kemusnahan dengan sengaja. Bukan agama Islam sahaja, agama lain turut mengharamkannya kerana ia lebih mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Apabila masyarakat, terutamanya golongan remaja cakna dengan perkara ini, mereka tidak sewenang-wenangnya terlibat dengan najis dadah. Oleh itu, kita kena memahami dan mendalami ilmu agama dengan sebaiknya supaya kita dapat memilih jalan yang betul atau salah di hari kelak. Assalamualaikum, nama saya Alia Nurdania binti Azril, nombor matrik 281446. Saya akan membentangkan tentang peringkat umur yang sering terjebak dalam gejala dadah. Seperti yang kita dapat lihat pada graf di sebelah kanan di sini, hasil kajian menunjukkan seramai 72 orang responden bersetuju bahawa peringkat umur yang paling kerap terjebak dalam kancah dadah adalah remaja yang berusia dari lingkungan 18 ke 23 tahun. Seterusnya, 21 orang daripada 105 orang responden pula mengatakan di peringkat umur 12 ke 17 tahun adalah peringkat umur yang sering dikaitkan dengan gejala dadah. Akhir sekali, 12 orang daripada 105 responden memilih 24 sehingga 30 tahun atau lebih sebagai golongan umur yang acap kali terlibat dengan najis dadah. Hal ini menunjukkan majoriti besar responden menganggap remaja yang berada dalam transaksi kedewasa adalah peringkat umur yang paling bahaya untuk terdedah kepada dadah. Saya akan sambung pembentangan ini dengan cara remaja mendapatkan akses kepada dadah. Berdasarkan maklumat yang dikumpulkan, terdapat 4 akses untuk remaja mendapatkan dadah, iaitu rakan sembahyang, pekerja atau pusher, pasaran gelap dan farmasi. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 105 orang responden, seramai 60 orang atau 57% responden mengatakan bahawa remaja mendapatkan bekalan data daripada rakan sembahyang. Di samping itu, 28 orang atau 27% responden berpendapat bahawa pusher adalah salah satu akses untuk remaja untuk mendapatkan data. Seterus itu, hanya 16 orang atau 15% responden berfikiran bahawa remaja mendapatkan bekalan data daripada pasaran gelap. Akhirnya, hanya 1 orang atau 1% responden berpendapat bahawa remaja mendapatkan bekalan data daripada farmasi. Berdasarkan dapatan kajian, seramai 76 orang responden telah menyokong pernyataan bahawa remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah akan lebih cenderung untuk berfikir secara kurang waras. Remaja tersebut lebih cenderung untuk membuat sebarang keputusan dalam keadaan separa sedar. Dalam konteks ini, dadah dapat dibahagikan kepada 3 jenis utama, iaitu yang pertama ialah dadah jenis berangsang,
dadah penekan dan dadah halusinogen. Antara contoh dadah yang terkenal di Malaysia ialah heroin, syabu dan juga ganja. Pengambilan dadah secara berlebihan akan menyebabkan kerosakan pada sistem saraf dan otak. Bukan itu sahaja, dadah juga akan memberikan kesan sampingan dalam jangka masa panjang seperti penagih akan mudah lupa, mudah pengsan dan juga mudah mengalami halusinasi secara melampau. Hal ini berpunca daripada peningkatan sel darah putih dan juga paras gula dalam darah, kemusnahan otot-otot dan juga peningkatan suhu badan secara mendadak. Kerosakan pada sistem saraf pusat juga akan menyebabkan kadar pernafasan menjadi lebih pendek dan perlahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah Adila binti Azman ingin membentangkan kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Hasil dapatan daripada kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa 42% responden memilih remaja yang terlibat dengan gejala dadah akan mengalami masalah kesihatan. Seterusnya, mengasingkan diri daripada masyarakat mencatatkan sebanyak 29% hasil undian daripada responden terhadap kesan yang akan dialami oleh remaja yang terlibat. Bukan itu sahaja, 17% responden telah memilih remaja akan gagal dalam kehidupan sebagai salah satu kesan penyalahgunaan dadah. Kesan yang terakhir, remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah akan dibuang keluarga telah mendapat undian sebanyak 12% daripada responden. Justru itu, kita dapat simpulkan kesan utama penyalahgunaan dadah akan mengakibatkan remaja mengalami masalah kesihatan. Salam sejahtera semua, nama saya ialah Choi Jia dan nombor matrik saya ialah 278004. Sekarang saya akan membentangkan langkah untuk mengatasi masalah penglibatan remaja dengan gejala dadah. Berdasarkan kajian kita, langkah yang paling efektif ialah ibu bapa perlu memberikan sepenuh perhatian terhadap anak mereka. Terdapat seramai 68 orang responden bersetuju bahawa langkah ini. Seterusnya, selamai 25 orang responden bersetuju bahawa pihak kerajaan perlu melaksanakan hukuman yang sewajarnya kepada remaja yang terlibat dengan gejala dadah. Justeru, terdapat 9 orang responden berpendapat bahawa pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah penglibatan remaja dengan melakukan kempen kesedaran tentang bahaya dadah secara berkala. Akhir sekali, hanya 3 orang responden yang berpendapat bahawa pihak sekolah perlu memantau kelakuan pelajar yang bermasalah. Hal ini kerana pelajar yang bermasalah ini berkemungkinan akan menarik rakan-rakan untuk bersama terlibat dengan gejala dadah. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat bahawa objektif kajian dapat dipenuhi melalui metodologi yang telah digunakan. Dadah merupakan perkara yang amat bahaya yang mampu merosakkan fizikal seseorang maupun mental seseorang. Penglibatan dadah sering bermula pada usia 18 hingga 23 tahun di mana ianya merupakan daripada golongan remaja. Penglibatan ini disebabkan oleh faktor ingin tahu yang sering dialami oleh remaja. Disebabkan oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang paling penting dalam memastikan bahawa anak mereka tidak terlibat dengan dadah. Ibu bapa perlu memastikan bahawa anak-anak mereka sentiasa membesar dalam keadaan sihat dengan mengetahui tentang aktiviti harian anak mereka dan juga mengetahui tentang pergaulan anak mereka. Dengan ini, ibu bapa dapat mengelakkan daripada anak mereka terlibat dengan dadah. Selain daripada ibu bapa, kerajaan juga boleh memainkan peranan seperti AADK di mana boleh memastikan bahawa remaja tahu tentang keburukan dadah dan juga kesan daripada pengambilan dadah. Selain daripada itu, remaja juga mestilah tahu tentang cara berfikir secara waras sebelum melakukan apa-apa keputusan. Dadah merupakan musuh semua orang. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam memastikan tiada penglibatan dadah dalam negara kita. Remaja merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Memastikan remaja tumbuh dalam keadaan sihat merupakan tanggungjawab bagi semua orang.
supaya negara juga dapat terus membangun. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.